Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas tak? Suara. Suara jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oleh kerana malam ini tiada kesempatan, jadi saya ambil peluang sebelum asar ini untuk membuat pembacaan, insya-Allah sekali ataupun dua kali lagi. Kita akan selesai muqaddimah Idahud Dalil, dan selepas itu saya akan ambil pula petikan daripada nukilan daripada Imam Al-Baihaqi yang berada di muqaddimah muhakkik bagi kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila fama taqulu fil hurufil muqatta'ati fi awailis suwari. Sebelum tu nak tanya, suara ni dengar suara mikrofon ke ataupun suara tanpa mikrofon? Nak cek mikrofon ni okey ke tak okey. Suara mikrofon ke? Ke suara tanpa mikrofon? فإن قيل فما تقول في الحروف المقطعة في أوائل السور. Dan sekiranya ditanya, apa yang kamu akan kata pada huruf muqatta'ah yang berada di awal surah? Di sini Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah mengandaikan, mungkin apabila saya berhujah tentang bahawasanya setiap lafaz yang ada di dalam Al-Quran ini maknanya ada, maknanya difahami. Tidak ada dan tak boleh ada mana-mana lafaz dalam Al-Quran yang tiada makna, yang disebut sebagai muhmal. Maka mungkin akan ada orang yang berhujah. Dia berhujah untuk kilas dengan hujah seperti berikut. Apa hujah yang mungkin mereka akan utarakan? Kalau begitulah seperti yang kamu nyatakan, apa yang kamu akan jawab berkaitan dengan huruf-huruf muqatta'ah yang ada di awal surah? Alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Bukankah huruf itu seperti kalimah-kalimah yang tak ada makna? Maknanya dalam Al-Quran adalah yang seperti itu. Begitu. Qultu, aku menjawab, al-jawabu anhu min aujuhin. Jawapan bagi persoalan itu dengan beberapa cara. Al-awwalu, yang pertama, annaha mahmulatun ala ma qalahu Ibnu Abbasin hibrul ummati wa
tarjumanil Qur'an. Tarjumanul Qur'ani wa huwa inna kulla harfin dalun ala kalimatin fama'na alif lam mim ana Allahu a'lamu wa afdalu wa dhalika ma'rufun min lughatil Arabi. Aku berkata jawapan bagi persoalan itu dengan beberapa cara, beberapa bentuk. Yang pertama, huruf-huruf muqatta'ah tersebut ditanggung, dimaknakan seperti yang telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas, ulama umat ini dan pensyarah kepada apa dia yang telah dinyatakan Ibnu Abbas berkaitan dengan huruf muqatta'ah. Inna kulla harfin, maksudnya minha, setiap satu huruf daripadanya huruf-huruf muqatta'ah menunjukkan kepada satu kalimah. Maknanya Ibnu Abbas berpandangan huruf muqatta'ah ini adalah seperti akronim. Maknanya singkatan. Setiap satu huruf menunjukkan kepada satu kalimah. Maksud daripada jawapan ini, Badruddin Ibnu Jamaah hendak berkata bahawasanya kaedah yang kami utarakan itu konsisten. Tidak ada mana-mana kalimah dalam Al-Quran yang tiada makna. Huruf muqatta'ah itu sebenarnya ada makna. Setiap satu huruf mewakili ataupun menunjukkan satu kalimah. Wadhalika. Dan perkara ini bukan perkara memandai, tetapi penggunaan seperti ini ma'ruf dalam kalam Arab. Misalnya, makna alif, lam, mim. Ada 3 huruf. Alif itu maksudnya anallah. Anallahu a'lamu wa afdalu. Anallahu a'lamu wa afdalu. Aku adalah Allah. Lam itu Allah. Kemudian mim itu a'lamu. Ana, alif, hamzah. Ana. Lam, mim, a'lamu, lam. Mim, bukan. Lam itu Allah. Kemudian mim itu a'lamu, misalnya. Dan ini bukan tafsiran batiniyah, ini bukan. Penggunaan seperti ini masih lagi dalam lingkungan bahasa Arab yang digunakan. Misalnya. Jadi kemudian Imam Badruddin Ibni Jamaah bukan hanya membuat dakwaan, kemudian beliau membawa contoh syair Arab. Beliau membawa contoh syair Arab yang mana short form seperti ini ataupun akronim seperti ini bukanlah perkara yang tidak ada langsung dalam penggunaannya dalam bahasa Arab. Maka berhunjahan itu dibuktikan, didalilkan dengan beberapa rangkap syair. Yang pertama, qultu laha qidhi faqalat qafi la tahsibi anna nasinal altaf. Qafi. Qultu laha qidhi faqalat qafi. Jadi qaf, faqalat qaf. Aku telah berkata, buatlah keputusan. Maka dia telah berkata qaf. Dia sebut qaf je. Qaf ni huruf, satu huruf. Jadi qaf itu dia menunjukkan kepada satu ayat, satu kalimah. Iaitu qaf maksudnya waqaftu. Qaf maksudnya waqaftu.
Kemudian contoh yang lain, wa qala akharu. Wa qala akharu naduhum illa uljimu ala ta qalu jami'an kulluhum ala fa. Ala fa. Apa benda tu? Yang pertama ala ta, ta je. Ta satu huruf. Yang kedua fa, satu huruf fa. Tapi maksudnya ala ta, maksudnya ala tarkabun. Maksud ala fa maksudnya ala farkabu. Ini contoh guna dalam bahasa Arab. Naduhum illa uljimu ala ta qalu jami'an kulluhum ala fa. Wa qala akharu bil khairi khairun wa in syarran fa wala uridu syarra illa ta. Ini pun sama juga. Bil khairi khairun wa in syarran fa. Apa maksud wa in syarran fa? Fa tu maksudnya wa in syarran fa syarrun. Wala uridu syarra illa ta. Illa ta tu maksudnya apa? Wala uridu syarra illa antasya. Jadi penggunaan huruf menunjukkan kepada kalimah itu digunakan dalam bahasa Arab. Jadi makna al-awwali, makna yang pertama ialah famisluhu, wasani yuriduhu. Ini perbezaan tafsiran. Turiduhu. Ada yang tafsirkan fa tu maksudnya famisluhu, ta tu maksudnya turiduhu. Tak kisahlah bagaimana ditafsirkan, tetapi makna kata dalam bahasa Arab ada kaedah yang mana dalam ayat itu dibawa huruf, tapi huruf itu dia sebenarnya isyarat kepada kalimah. Itu satu jawapan. Jawapan yang kedua, bayanun annal Qur'ana kalimatuhu min hurufi kalimatihim falyatu bimithlihi in mana'ul i'jaza fihi wa atau binisfil hurufi allati minha yatarakkabu aktsarul kalami tanbihan 'alal baqi wa utu binisfil hurufi allati minha yatarakkabu aktsarul kalami tanbihan 'alal baqi wal muradu al jami'. Ini pun ini dalam masa yang sama kita dapat belajar tentang tafsir Al-Quran. Ulama bahaskan tentang huruf muqatta'ah. Ada juga ulama yang jawab macam ni. Huruf muqatta'ah ni, yang alif lam mim ke, yasin ke, tasin ke, sebenarnya huruf muqatta'ah ini adalah menjelaskan bahawasanya Al-Quran kalimah-kalimahnya datang daripada huruf-huruf kalimah-kalimah mereka. Mereka tu maksudnya orang Arab. Maka dimulakan beberapa surah dengan huruf-huruf yang mana huruf-huruf itu nak bagi tahu kepada orang Arab, Quran ini adalah himpunan ayat. Ayat adalah himpunan kalimah. Kalimah pula adalah himpunan huruf. Dan huruf-huruf yang membentuk Al-Quran ni adalah huruf-huruf yang kamu tahu. Kamu guna. In mana'u. Kalau kamu tak bersetuju. In mana'u tu maksudnya sekiranya kamu tak bersetuju ada i'jaz pada Al-Quran, falyatu bimithlihi. Bawalah seumpama Al-Quran. Kalau kamu kata benda ini boleh reka, jadi kami nak bagi tahu kamu huruf-huruf Al-Quran ni huruf-huruf yang familiar di kalangan kamu. Ada huruf hamzah, ada huruf lam, ada huruf mim, ada huruf sad, ada huruf sin, ada huruf ya. Maka didatangkan huruf-huruf ini untuk bagi tambih kepada orang yang
tidak mengakui Al-Quran ni datang daripada Allah. Mereka rasa boleh buat sendiri. Nak bagi tahu kamu, huruf-huruf Quran ni familiar dengan kamu. Kalau kamu rasa boleh buat sendiri, buat. Dan huruf muqatta'ah yang datang di awal surah ni bukan semua huruf hijaiyah, separuh. Separuh. Maka dibawa separuh sahaja daripada huruf hijaiyah untuk bagi tahu bahawasanya jenis huruf yang disusun dengannya ayat Al-Quran, huruf yang familiar. Dan yang setengah lagi tidak disebut itu diisyaratkan dengan yang disebutkan. Qala asy-sya'iru lamma ra'aitu annaha fi hutti akhadhtu minha biqurunin syamti arada fi abjad hawaz hutti ila akhiriha. Ini dibawa satu contoh syair. Contohnya syair dia kata, lamma ra'aitu annaha fi hutti. Apabila aku melihat bahawasanya dia itu pada hutti. Disebut hutti. Hutti ni sebenarnya isyarat juga. Hutti ni nak bagi tahunya isyarat kepada bahawasanya perkara itu ialah dia termasuk dalam huruf-huruf yang terkandung dalam ringkasan abjad hawaz hutti kaliman sya'fas ila akhirih, yang dipanggil rumus bagi huruf. Itu jawapan kedua. Dia sampai 7 jawapan ni. Jadi jawapan sampai 7 ni nak bagi tahunya kamu tak boleh guna hujah ada ayat yang tak ada makna, iaitu huruf muqatta'ah. Jadi kita bagi 7 jawapan, yang mana semua 7 jawapan itu menunjukkan dia ini ada faedah segi makna. Al-thalisu annaha asma'us suwari kama jaa'a 'an Ibni Abbas wa ghairi fi dhalika anna a'lamun 'alaiha. Yang ketiga, huruf muqatta' itu bukan datang sia-sia. Dia adalah nama-nama bagi surah, seperti mana telah datang daripada Ibnu Abbas dan selainnya pada yang demikian itu. Maksudnya telah datang apa? Pandangan bahawasanya huruf muqatta'ah ni dia nama surah. Contohnya alif lam mim. Jadi alif lam mim ni adalah nama bagi surah. Surah itu. Nama surah tu alif lam mim. Nama surah tu tasin. Ini juga pandangan daripada Sayyidina Ibnu Abbas dan selain beliau. Annaha ay huruf muqatta'ah ini adalah alam. Isim alam, nama. Dia adalah nama bagi surah itu. Jadi maknanya ada faedah. Ar-rabi'u annaha aqsamun aqsamallahu biha li syarafiha bitarkibi kalimati kitabihi minha walidhalika dhukira nisfuha alladhi huwa aghlabu fil kalam. Jawapan yang keempat, huruf muqatta'ah ini adalah sumpah yang Allah bersumpah dengannya. Kerana apa? Kerana kemuliaannya. Maksudnya huruf itu Allah bersumpah dengan huruf. Demi alif, lam dan mim. Kenapa Allah bersumpah dengan huruf seperti mana bersumpah dengan waktu duha, bersumpah dengan matahari? Jadi ada pandangan mengatakan huruf muqatta'ah ni sebenarnya alif lam mim tu dia ada demi alif lam mim. Demi Taha, demi Tasin, demi huruf Ta dan Ha, demi huruf Ta dan Sin. Mengapa pula disumpah, dijadikan apa? Huruf muqatta'ah ini sebagai yang disumpah dengannya? Kerana mulianya ia. Sebab kaedah sumpah ini, benda-benda yang besar, benda-benda alam yang besar itu Allah bersumpah dengannya. Masa, matahari, malam dan seumpamanya. Maka kenapa pula huruf muqatta'ah ni dikira huruf yang mulia sehingga disumpah dengannya? Kerana Al-Quran ini kalimah-kalimahnya tersusun daripada huruf ini. Jadi oleh kerana kalimah Al-Quran tersusun daripada huruf hijaiyah ini, maka huruf tu dia mulia.
Oleh kerana itu, disebut separuh daripada huruf ijaiyah. Dan huruf-huruf yang disebut di permulaan surah tertentu adalah huruf-huruf yang kebanyakannya kalimah-kalimah ayat terbentuk daripadanya. Itu nombor 4. Nombor 5, al-khamisu annaha amaratun li ahli kitabi ala nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu yanzilu ataupun yunzilu alaihi kitaban fihi hurufun mufradah. Yang kelima, bahawasanya ini adalah amarat. Ini adalah bukti. Ini adalah tanda. Buktilah kepada ahli kitab berkaitan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula huruf-huruf muqatta'ah ni boleh jadi bukti kenabian Nabi? Bukti kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad kitab yang di dalam kitab itu ada huruf-huruf yang tunggal, yang tidak terbentuk dan tersusun daripada ayat. Yang mana kalau orang itu dia belajar kitab, maka dia adalah rumus ilahi yang menunjukkan kepada kenabian Nabi SAW. Nombor 6, annaha nazalat kadzalika litustaghraba fayakunu ad'a ila sama'ihim lil Quran. Jawapan yang ketujuh, yang keenam, huruf-huruf muqatta' ini diturunkan supaya dilihat pelik. Bila Quran dia dah bertembung dengan alif lam mim, dia akan jadi pelik. Benda apa ni alif lam mim? Cari dalam kamus tak ada. Didatangkan di permulaan surah itu sesuatu yang mana menarik perhatian pendengar sehingga dia rasa teruja untuk mengetahui yang selepasnya. Itu satu pandangan. Yang ketujuh, an abil aliyati annal murada biha hisabul jummal liyadullahu ala mughayyabatin takunu wa kullu dhalika muhtamilun li lughatin. Ini yang ketujuh. Mungkin ini dhaif lah. Bahawasanya huruf-huruf muqatta'ah ini dia memberi isyarat kepada hisab jummal. Hisab jumal ni. Contohnya alif menunjukkan apa? 70 ke? Berapa puluh ke? Ba tunjukkan berapa? Itu dipanggil hisab jumal. Yang kita baca tadi itulah. Abjad, hawaz, hutti, kaliman, sa'fas. Jadi, huruf-huruf muqatta'ah ini dia macam kod. Dia macam kod. Yang mana kod itu dia ada dalam itu tersimpan ilmu-ilmu ghaib yang akan berlaku. Wa kullu dhalika muhtamilun li lughah. Dan semua yang demikian itu ada ihtimal bagi daripada segi lughahnya. Habis. Jadi bukan 7 ini semua muktamad. Kalau kita baca dalam tafsir Baydawi, lebih kurang ini juga yang disenaraikan. Apakah hikmahnya huruf muqatta'ah ni? Ada kata, dan kalau pengarang Jalalain, bas Allahu a'lamu bi muradi bidzalik. Kita tak cakap apa-apa. Tetapi itu bukan wajib ditafsirkan begitu sebab Ibnu Abbas sendiri tafsirkan. Ibnu Abbas sendiri telah tafsirkan. Tak apalah, kita bukan nak belajar tentang huruf muqatta'ah. Apa Ibnu Badruddin Ibni Jama' untuk ingin sampaikan bahawasanya kalau kamu ingin berhujah bahawasanya ada dalam Al-Quran huruf-huruf tak ada makna, sedangkan kamu kata tak ada langsung, maka kita jawab tak. Dakwaan kamu dia tak ada makna, tak ada faedah, tu tak betul. Kemudian masuk balik. Wa'lam anna firaqal muslimina
وإن تباينوا في المسائل المتعلقة بالذات والصفات متفقون على تأويل بعض الآيات والأخبار فمن الآيات بل يداه مبسوطتان ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لم يقل أحد إن المراد بها الجوارح ونحن أقرب إليه واسجد واقترب فإني قريب لم يقل إن المراد قرب المسافة ومنها وهو معكم إنني معكما لم يقل أحد إن المعية ها بالذات ونحو ذلك من الآيات المتفق على تأويلها. Ini salah satu daripada cara kita berhujah kepada orang yang tolak takwil. Kamu kata tak boleh takwil. Kamu mengatakan tak boleh takwil. Tapi dalam ayat yang tertentu, kamu pun setuju bahawasanya ayat ini ditakwilkan. Ini salah satu daripada cara berhujah. Kamu kata tak boleh takwil, tapi ada ayat-ayat tertentu boleh takwil. Dan mungkin ketika kamu nak takwil, kamu takwil lah. Kamu takwil dengan pandangan kamu, kami takwil. Tapi kita bersetuju, paling kurang secara ijmali, ada ayat Quran boleh ditakwilkan. Ayat Quran bukan ayat selain ayat sifat, ayat sifat. Maksudnya ayat yang berkaitan dengan Allah pun ada juga kamu takwilkan. Jadi kalau bagi kamu ayat itu memang kena takwil, tapi ayat yang kami takwil bagi kamu tak boleh takwil. Jadi kenapa pula kami perlu bersetuju pandangan kamu ayat ini tak boleh takwil? Kenapa pula pandangan kamu tak boleh takwil itu yang menjadi hukum untuk jami'? Nampak tak? Kalau kamu setuju bahawasanya takwil ini boleh sekiranya ada qarinah. Sekiranya apa? Ada qarinah. Contohnya kan, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Di sini fawqa ini kita kata ini bukan fawqiyah hissiyah. Tetapi ini fawqiyah ma'nawiyah. Mereka kata tak. Bila disebut fawqa, maksudnya fawqa dari melihat kepada jihah atas. Ataslah. Fawqa tu memang makna jihah atas. Kita kata tak. Fawqa ini maknanya fawqa daripada segi ma'nawiyah. Ma'nawiyah. Tak boleh. Itu takwil. Tapi bila sampai ayat wa huwa ma'akum aynama kuntum, bersetuju. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kalaulah mereka ini tetap nak literal, orang akan memperbodohkan lah. Allah mengatakan kami lebih hampir daripada urat tengkuk. Urat tengkuk. Kamu nak kata hampir di sini maksudnya hampir hissiyah ke? Ataupun ilmu kami, perintah kami. Takwil, memang takwil. Dan kami pun setuju takwil. Maka ketika ada ayat-ayat yang lain, yang mana kami berpandangan kena takwil, maka kamu kata tak boleh takwil. Kalau takwil jadi Jahmiyah. Jadi, kenapa pula kami mesti ikut cakap kamu tak boleh takwil? Paling kuranglah kita kata khilaf, paling kurang. Okey, kamu kata kena tak boleh takwil, kita kata kena takwil. Paling kurang. Jadi, mewajibkan mesti kena berpandangan dengan pandangan kamu tu apa? Apa dia punya alasan dia? Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Kita ambil contoh yang lain. Wa inna fawqahum qahirun. Fir'aun kata. Ayat ni, kalau semasa kita tafsirkan ayat ni, adakah makna dia itu makna fawqiyah hissiyah ke fawqiyah ma'nawiyah? Segi bahasa Arab. Sesungguhnya kami ini di atas mereka menguasai. Di atas ni maksudnya apa? Fir'aun duduk atas badan orang Bani Israel ke apa? Maka maknanya atas daripada segi penguasaan. Daripada segi apa? Penguasaan. Jadi itu salah satu daripada bentuk penghujahan. Bentuk penghujahan.
Yang mana kita punya cara hujah tu kita pergi kepada ayat-ayat yang mana khassam pun setuju. Khassam pun kita ambil ayat-ayat yang mana musallam bainana wa bainal khasbi. Ambil tu dulu. Ambil yang di situ, kamu pun setuju takwil kan? Boleh takwil. Jadi mereka akan jawab, kat sini memang kena takwil. Kat sana je tak boleh takwil. Jadi kat sana je tak boleh takwil. Siapa yang menentukan boleh tak boleh? Kamu ke ataupun disiplin ilmu? Maka ayat-ayat seperti bal yadahu mabsutatan, maka kedua tangannya terbuka luas. Wala taj'al yadaka maghlulatan, jangan jadikan tangan kamu terpasung ke tengkuk. Ayat ini memang metafora, majaz, isti'arah. Jangan jadi tangan kamu terbelenggu kat tengkuk tu, maksudnya jangan kedekut. Yang lebih lagi, wasjud waqtarib, sujudlah dengan Allah dan hampirkan diri dengan Allah. Sudah tentu maknanya bukan makna asal. Sujud sambil menghampiri kepada Allah. Macam mana? Sujud sambil bergerak sampai Kaabah. Kalau satu lagi kita kata, kamu mengatakan Allah di langit, tapi Allah mengatakan satu orang hamba itu dia dekat dengan Allah bila dia sujud. Kalaulah kita ambil literal, orang bila dia berdiri, dia lagi dekat dengan langit daripada dia duduk, daripada dia sujud. Jadi kenapa pula sujud itu dikatakan tempat yang manusia paling hampir dengan Allah? Sujud, bukan berdirilah paling hampir. Betul tak? Yang itu takwil. Wasjud waqtarib. Jadi tiada siapa yang mengatakan wasjud waqtarib ini maksudnya hampir daripada segi jarak. Tak ada. Wa huwa ma'akum, itu apatah lagi. Wa huwa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada orang yang bercakap-cakap, berbisik-bisik, 3 orang, yang keempat bersama mereka tu Allah. Kita bisik dalam bilik ada 4, nama 4 Allah bersama. Bersama tu apa? Al-ma'iyyatu bil-zat ke al-ma'iyyatu bil-ilmi? Kita dan kamu lah. Kalau kamu kata bil-zat, memang orang akan memperbodohkan lah. Jadi kalau ada, maknanya takwil tu ada pada ayat sifat, fil jumlah ada, maka masalah adakah ayat lain boleh ditakwilkan? Masih perkara yang ada ruang untuk bincang, bukan langsung ditohmah dengan Jahmiyah dan seumpamanya. Sebab tu kita ulang sekali lagi, nak takwil ke tidak takwil ke, maka perkara itu adalah apa? Perkara itu adalah berdasarkan qanunut takwil, berdisiplin dalam takwil. Yang mana takwil itu pula Mu'tazilah takwil, Jahmiyah takwil, kita pun takwil. Kamu pun sebenarnya takwil. Cuma semata-mata kami takwil, kami tak boleh jadi Mu'tazilah. Yang pentingnya takwil, apa yang ditakwilkan. Apa yang ditakwilkan tu yang penting. Perbuatan takwil tak salah kan? Tetapi apa yang ditakwilkan? Adakah takwil menjurus kepada tashbih? Takwil menjurus kepada ta'til. Yang tu, yang penghujung tu yang penting. Sebab itu ada orang yang dia belajar ilmu tauhid, dia mudah kata orang Jabariyah. Dia kata orang tabligh ni Jabariyah mengatakan semua datang daripada Allah. Orang sebut semua datang daripada Allah, tak jadi Jabariyah kan? Tidak jadi Jabariyah. Kalau satu orang tu kata yang baik daripada Allah, yang buruk daripada dirinya sendiri, diri saya sendiri, tak jadi Mu'tazilah. Kita nak tengok kepada dasar i'tiqad dia. Jabariyah ini, dia mengatakan semua Allah buat. Dia gunakan alasan ini untuk menggugurkan syariat. Yang itu sebenarnya mahzur. Adapun ahli sufi, orang hakikat biasa, semua datang daripada Allah. Semua daripada Allah. Ini perkataan Quran sendiri. Jadi semata-mata kita tengok kepada masir penghujungnya. Jadi kena jelas perkara ini. Sama juga, aamintum man fis samai an yakhsifa bikumul arda. Jadi ini contoh, mereka kata ini menunjukkan Allah di langit. Adakah ayat ini sarih menyebut
man itu maksudnya Allah? Tak ada kan? Berdasarkan sebahagian mufassir. Jadi tafsiran sebahagian mufassir tak boleh ilzamkan orang lain. Tafsiran sebahagian mufassir tidak boleh mengilzamkan orang lain. Ya, memang kalau kita kata man itu maksudnya Allah. Aamintum man fis sama. Betul, maksudnya Allah. Ada juga ulama tafsirkan man itu maksudnya malaikat. Selagi mana perkataan man itu boleh ihtimal Allah dan boleh ihtimal malaikat. Jadi mentakyinkan. Itu yang salaf pun tak nak. Jadi kamu telah melakukan ziyadah daripada yang salaf buat. Jadi ayat itu masih ihtimal kan. Man itu mungkin maksudnya Allah. Mungkin maksudnya malaikat. Mungkin maksudnya adalah apa? Adalah malaikat. Tak apalah kita kata. Man itu, kita bersetujulah man itu maksudnya Allah. Tetapi aamintum man fis sama, yang di langit. Apa yang di langit? Aamintum man maksudnya Allah. Adakah kamu rasa aman dengan Allah yang di langit? Yang Allah di langit dengan zatnya ke? Dengan kekuasaannya? Dengan hukumnya? Jadi kita kata, aamintum man fis sama bil hukmi. Dengan kekuasaannya, bisultanihi. Dengan sultannya. Jadi man, okey tak apa. Ala sabili tanazul. Tak apalah kami setuju. Man itu maksudnya Allah. Tetapi perkataan, contohnya, contohnya Zaid masuk ke dalam rumah. Zaid dah masuk. Kalau dia dah masukkan kaki dia pun orang kata dia dah masuk. Contohnya si fulan telah tampar, telah pukul si fulan. Dia pukul mestilah sebahagian tubuh dia kena, bukan satu tubuh. Tapi Zaid telah pukul Ammar. Sebenarnya kalau nak didetailkan, Zaid telah pukul kaki Ammar, telah pukul kepala Ammar. Penggunaan seperti itu biasa. Diiterakkan seluruh zat, tapi ada yang dimaksudkan yang lain. Contohnya raja telah bina istana. Bukan raja yang bina dengan tangan dia, bina dengan perintah dia, bina dengan arahan dia. Benda itu masih ihtimal. Aamintum man fis sama. Kalaulah tak bersetuju man itu maksudnya malaikat, yang memang secara qat'i berada di langit, maka kita kata maksudnya Allah dengan apa? Tak ada pun. Tak ada pun ayat tu kata bizat. Jadi kalau kamu kata bizat, itu dah tambah. Dah tak bersepakat dengan salaf. Bila kita kata man tu maksudnya bizat, ayat tu tak ada sebut pun bizat. Ayat tidak sebut bizat, kita kata bizat. Paling kurang biarkanlah ayat tu man dengan kekal man. Amir ruha kamajat. Tapi bila tambah bizat itu kan dah tambah. Telah melakukan lebih daripada yang salaf buat. Tidak bertepatan dengan imraruha kamajat. Tak buat pun. Dan kalau kita katalah ada benda yang boleh ditakdirkan. Kami takdirkan bisultanihi. Kamu takdirkan bizat. Antara dua takdir ni, yang mana takdir lebih baik? Bisultanihi ke bizat? Takdir yang lebih baik. Bagi wajah tarjih. Kenapa mesti ditakwilkan bizat? Tak boleh bisultani? Kenapa tak boleh? Jadi kan kita selalu sebut takwil kita ini pun takwil zanni. Masih dalam keadaan zan. Tetapi kamu juga sebenarnya telah tambah. Telah takdirkan benda yang tak ada. Dan bagi kami, takwil, mentakwilkan dengan tambahan bisultanihi lebih kuat. Sebab apa? Ayat ini, aamintum man fis sama, ayat ini adalah ayat tahdid. Ayat ancaman. Orang musyrikin ni, orang-orang musyrikin, mereka ini berdasarkan kefahaman sebahagian orang, mereka ni i'tiqad Allah ni di langit. I'tiqad Allah di langit. Ayat ini kan ayat ancam. Ayat ancam. Jadi untuk ancam mereka, kalau kita tengok ayat ni ayat ancaman. Jadi semata-mata mengingatkan mereka Allah di langit ni untuk ancam mereka.
maka tidak zahir, tidak nampak dia punya bentuk tahdid dia, bentuk ancaman. Kalau sebab mereka pun tahu Allah di langit menurut iktikad mereka. Menurut iktikad mereka. Maka ancaman untuk mereka itu adalah lebih nampak dan lebih zahir kalau ayat itu ditafsirkan dengan adakah kamu rasa aman dengan Allah yang menurut iktikad kamu di langit yang kekuasaan dia. Jadi dia bukan di-highlightkan zatnya. Kalau semata-matanya zatnya di langit, jadi boleh ayat ini menjadi unsur ancaman. Tetapi kalau diingatkan kekuasaan dan keperkasaan Allah, barulah nampak bersesuaian dengan konteks ayat tersebut. Itu kalau nak cakap lah. Kalau nak hujah juga, antara mentakwilkannya dengan bizat dengan mentakwilkan bisultan lagi rajih min haisus siyaq. Melihat daripada konteks. Melihat daripada apa? Melihat daripada konteks ayat. Ada sikit lagi. Kita habiskanlah ni. Fa'ammal ladhi. Semayang jangan lambat sangat. Belajar tauhid tapi jangan semayang lambat. فَأَمَّا الَّذِي يُجَوِّزُ التَّأْوِيلَ فِي بَعْضٍ دُونَ بَعْضٍ هَلْ هُوَ إِلَّا تَحَكُّمٌ. Sila. Adapun orang yang mana mengharuskan takwil pada sebahagian ayat, tapi dia tak bagi takwil pada sebahagian ayat yang lain, perbuatan dia ni tahakkum, memandai. Memandai. Kenapa pula kamu boleh, kami tak boleh? Itu je. Bila kamu punya boleh pula. Bila kita tak boleh. Ini semua dipanggil apa? Hal huwa hal. Itu maksudnya tidaklah yang demikian itu. Melainkan tahakkum. Membuat hukum tanpa dalil. Memandai. Boleh terjemah. Memandai. Ni panjang juga ni. Kalau dilanjutkan ni mau 5.5 pula. Jadi kita belajar tauhid. Belajar tauhid maksudnya untuk menjaga syariat kepada Allah. InsyaAllah satu sesi lagi. Mukaddimah ni habislah. Dan kita akan baca faedah pula daripada mukaddimah muhakkik. Saya pakai cetakan ini. Cetakan ini. Wahbi Sulaiman Ghawji Al-Albani. Jadi beliau dekat mukaddimah panjang lebar membahaskan tajuk ini. Tajuk ini. Sekarang ini kita fokus salah satu tajuk daripada isu-isu tauhid. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan perkara perbahasan yang lain yang kita akan baca insya-Allah. Jadi malam ini tak berkesempatan rasanya, wallahu alam. Kalau ada kesempatan kita baca sebab ada tetamu. Ada tetamu. Kita buat raya. Kita buat raya insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u والمآب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Katakanlah, dialah Allah yang Esa. Allah hanya senya tempat bergantung. Tidak beranak ia dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada seorang pun yang setara dengannya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.